Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Moderator dan juga kepada Urustia Second International Conference on Humanities, Economy and Technology ICHET 2020. Saya Asnuri Najma binti Ahmad dari Politeknik Tun Said Nasir Said Ismail Pagoh akan membentangkan berkenaan dengan inovasi saya, penghasilan modul tahsin dan pembacaan Al-Quran. Pengajaran dan pembelajaran Al-Quran di Malaysia adalah seiring dengan kedatangan dan perkembangan Islam di Tanah Melayu. Islam mula bertapak di Tanah Melayu pada tahun 903 Masihi di Kedah, 1181 Masihi di Kelantan, 1302 Masihi di Terengganu, 1414 di Melaka. Seiring dengan perkembangan, pendekatan untuk mengajar Al-Quran juga berubah sebagai bukti bahawa kaedah pengajaran ini juga tidak ketinggalan dalam arus pendidikan perdana. Jadi modul yang dihasilkan ini adalah satu kaedah bagi memperelokkan bacaan Al-Quran serta memudahkan pelajar untuk menghafaz surah dalam juz amma. Pelaksanaan telah dilakukan dalam aktiviti pembudayaan Al-Quran yang diadakan setiap minggu bagi pelajar semester 1 sesi Jun 2019. Hasil daripada bahan modul inovasi ini, pelajar dapat memperelokkan bacaan serta dapat membantu pelajar untuk menghafaz surah pendek dalam juz amma melalui borang maklum balas yang diberikan kepada pelajar. Pendahuluan dia, Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu Wa Taala yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril. Firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 105, sesungguhnya telah kami turunkan kepada engkau kitab itu dengan kebenaran. Kitab Al-Quran adalah dapat memberi petunjuk, penjelasan, peringatan dan rahmat. Jadi dalam hal ini, sebenarnya membaca Al-Quran adalah dikira sebagai satu ibadah dan juga diberikan pahala serta rahmat kepada yang membacanya. Asal-usul kalimah Al-Quran, antaranya sebahagian ulama' telah berpendapat perkataan Al-Quran itu adalah nama terbitan daripada satu kata kerja bahasa Arab iaitu qara'ah. Al-Quran juga merupakan sebuah kitab sebagai panduan dalam segenap aspek kehidupan manusia Muslim dan merupakan hidayah untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Membaca Al-Quran, jika kita hendak membaca Al-Quran, kita hendaklah menepati hukum-hukum tajwid. Dan mempelajari hukum tajwid itu sebenarnya adalah satu fardu kifayah. Jadi membaca Al-Quran secara bertajwid dan mengetahui makhraj huruf, iaitu tempat keluar huruf pula, adalah wajib bagi seorang individu Muslim. Al-Quran sebagai satu pedoman hidup Muslim mewajibkan kita untuk membaca secara berulang agar dapat mentadabur isi kandungan yang termuat dalam Al-Quran. Nabi Muhammad SAW bersabda, sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Penyataan masalah untuk menghasilkan inovasi ini, iaitu kalau kita lihat membaca Al-Quran secara tartil dan bertajwid serta mengetahui makhraj, iaitu tempat huruf, adalah satu tuntutan wajib sebagai seorang Muslim. Kesalahan serta kesilapan dalam mengamalkan ilmu tajwid akan menyebabkan sesuatu maksud dalam ayat Al-Quran yang dibaca itu akan terpeksong maknanya. Dalam pada itu, pembaca juga perlulah ada kemahiran dalam membaca Al-Quran. Pembacaan Al-Quran juga menjadi amalan harian dalam kehidupan Muslim, terutama golongan muda masa kini yang bergelar pelajar dan mahasiswa. Dapatan-dapatan daripada kajian lepas antaranya, kemampuan pelajar adalah pada tahap yang sederhana dalam aspek pembacaan Al-Quran dan masih terdapat ramai lagi pelajar yang kurang mahir dalam penguasaan dan pengetahuan hukum tajwid serta membaca dengan tajwid. Ini menurut daripada Azharuddin Awang, Azaman Cik Mat, Ahmad Nazuki Marzuki Yaakob 2011. Dalam keadaan ini pun kami sebagai pengajar telah memperlihatkan keadaan yang sama dalam kalangan pelajar Politeknik Tun Said Nasir Said Ismail sendiri, yang mana mereka juga kurang berkemahiran dalam baca Al-Quran dengan cara bertajwid
dan juga tidak mahir dalam makhraj tempat keluar huruf. Disokong dengan kajian yang dilakukan oleh Masitah 2014 yang menunjukkan mana-mana kaedah pengajaran yang digunakan itu sekiranya kurang memberangsangkan, maka pemilihan kaedah pengajaran yang lebih baik mestilah kita cadangkan bagi mengatasi masalah kegagalan membaca Al-Quran secara bertajwid itu sendiri. Justru kaedah membaca Al-Quran menggunakan modul tahsin Al-Quran yang dibangunkan oleh kami dari pensyarah dari Jabatan Pengajian Am Politeknik Tun Said Nasir Said Ismail diperkenalkan bagi tujuan memudahkan para pelajar, khususnya pelajar Politeknik Tun Said Nasir Said Ismail sendiri membaca serta menguasai ilmu tajwid, khususnya dalam surah dalam juz amma itu sendiri. Tujuan modul ini disusun dan dihasilkan adalah bagi membantu dan memudahkan setiap pelajar dapat menguasai pembacaan Al-Quran secara tartil dan bertajwid mengikut setiap semester. Seterusnya kita lihat kepada rasional objektif penghasilan dokumen inovasi PDP. Pertama adalah untuk membantu pelajar, khususnya pelajar Politeknik Tun Said Nasir Said Ismail, untuk memperelok dan memperkemaskan mutu bacaan Al-Quran mereka. Dua, dapat membantu dan mempermudahkan guru atau pensyarah yang akan mengajar Al-Quran kepada pelajar dalam kelas tahsin itu sendiri. Dan yang ketiga, objektif penghasilan dokumen inovasi ini supaya pelajar dapat menggunakan modul ini walau di mana dalam keadaan mereka sedang santai atau rehat, kerana dia mudah dibawa dan dia begitu ringkas. Keempat pula, menjadi panduan kepada pengajar kelas tahsin dan juga pelajar kerana dia mengandungi surah yang perlu dibaca mengikut kepada semester pelajar berkenaan-berkenaan, yang mana kami bahagikan kepada 5 semester. Ciri-ciri inovasi PDP yang telah kami hasilkan, pertama adalah praktikal, iaitu modul tahsin Al-Quran ini mampu dikendalikan oleh pensyarah sebagai tenaga pengajar bagi merekod serta mengikuti perkembangan setiap pelajar dalam bacaan Al-Quran dan juga sebutan Quran mereka. Kedua, memudahkan proses semakan. Antaranya pelajar dapat menyemak bacaan mereka bersama pensyarah bagi memperelok bacaan, dan kemudian pensyarah dapat menyemak bacaan pelajar dan membetulkan bacaan tadi, dan seterusnya ada tanda tangan di dalam modul ini. Boleh diguna sama, modul ini boleh dijadikan sebagai rujukan di mana institusi yang sama taraf dengan Politeknik ataupun sekolah-sekolah, juga kelas-kelas Al-Quran ataupun kelas-kelas tahfiz dan sebagainya. Yang seterusnya, reka bentuk yang menarik, yang mana modul yang kami hasilkan mempunyai ciri reka bentuk yang menarik, mampu memberikan motivasi kepada pelajar untuk membaca Al-Quran. Pelaksanaan bahan inovasi dalam PDP yang telah dimulakan dari bulan Jun 2018 dan dia berakhir pada bulan Mei 2019. Kemudian modul ini dihantar untuk dicetak. Modul yang dibangunkan ni sebenarnya kaedah pengajaran Al-Quran yang digunakan adalah secara berterusan kepada pelajar yang mana daripada semester 1 sehinggalah mereka kepada semester 5 akan mengikuti kelas tahsin dalam kelas tahsin itu sendiri yang diadakan di Politeknik Tun Said Nasir Said Ismail setiap hari Khamis, setiap minggu bermula pukul 8 pagi hingga 9 pagi. Jadi dalam masa 1 jam setiap hari Khamis akan dilaksanakan untuk kelas tahsin ataupun pembudayaan Al-Quran. Mempunyai rekod pembacaan pelajar dan tanda tangan pensyarah dalam merekodkan bacaan pelajar tersebut. Pensyarah akan menyemak bacaan pelajar dan seterusnya menandatangani pada rekod yang disediakan dalam modul tahsin ini. Jadi dia akan memudahkan pelajar dalam merekodkan pembacaan dan menyemak bacaan mereka sendiri. Jadi modul ini juga mengandungi penerangan mengenai tempat keluar huruf ataupun makhraj.
hukum-hukum tajwid serta jadual pembacaan tahsin Al-Quran mengikut jadual semester hingga ke semester 5. Ini contoh gambaran modul tahsin yang telah kami laksanakan. Ini muka depan yang mengandungi mahraj. Dalam dia mengandungi mahraj-mahraj huruf, menerangkan tempat keluar huruf. Kemudian ada hukum-hukum tajwid dan bilangan ayat mengikut semester ataupun surah dalam semester. Yang mana daripada semester 1, semester 2, kemudian semester 3, kemudian semester 4 dan semester 5. Kerana pelajar di Politeknik belajar selama 5 semester atau lebih kurang 3 tahun. Okay, ini contoh bagi semester pertama adalah surah An-Naba. Dan yang sebelah ni adalah rekod hafazan atau bacaan surah yang ada catatan pensyarah dan seterusnya tanda tangan pensyarah itu sendiri. Kita lihat pada kaedah pelaksanaan inovasi. Pertama ialah melalui ujian pra diberikan pada pelajar diploma lemak dan minyak DFO 1. Ambilan bermula daripada sesi Jun 2019 sebelum kelas tahsin dilaksanakan. Maka soalan ujian pra akan diberikan kepada 30 orang pelajar. Kemudian data akan dianalisis, diambil dan dianalisis. Selepas itu, apabila kelas tahsin dilaksanakan, soalan diberikan sama kepada 30 orang juga pelajar yang sama untuk ujian pos. Kemudian data yang diambil, kemudian data dianalisis, kemudian data tadi akan didokumentasikan. Perbezaan antara perkara sebelum menggunakan bahan inovasi yang dibangunkan dengan perkara selepas menggunakan bahan inovasi. Sebelum, iaitu kalau kita lihat ujian pra kebolehan, pada item kebolehan menguasai pembacaan Al-Quran, item yang paling rendah kita dapati dengan skor min 1.97, iaitu saya dapat membaca Al-Quran dengan lancar dan bertajwid. Sangat rendah dia punya tahap. Dan yang seterusnya, kedua terendah adalah pada saya dapat membaca Muqaddam dengan lancar dan bertajwid. Jadi mereka pun memberikan skor min yang sangat rendah dan keseluruhan bagi kebolehan menguasai pembacaan Al-Quran bagi pelajar sebelum menggunakan modul tahsin adalah sangat rendah. Itu 2.12 skor min. Kemudian analisis ujian pra kebolehan menghafaz sebahagian ayat Al-Quran iaitu dalam juz Amma. Kita lihat pada item yang paling rendah iaitu saya dapat menghafaz surah-surah pendek dengan baik, sangat rendah pada item ini. Kemudian yang kedua terendah adalah pada saya berminat untuk meneruskan dan memelihara hafazan saya. Jadi kalau kita lihat pada kebolehan menghafaz sebahagian Al-Quran oleh pelajar sebelum menggunakan modul ini berada pada tahap skor min yang rendah keseluruhan. Selepas menggunakan modul tahsin, kita lihat pada ujian pos kebolehan menguasai pembacaan Al-Quran. Jika kita lihat pada saya dapat membaca Al-Quran dengan lancar dan bertajwid, skor min adalah 4.20. Kalau sebelum tu tadi 1.97, dia akan meningkat. Dan yang seterusnya saya mengetahui mahraj atau tempat keluar huruf dengan baik 4.27. Dan yang paling tinggi selepas menggunakan modul tahsin, saya mengetahui huruf-huruf hijaiyah dengan baik iaitu dengan skor min adalah 4.37 dan keseluruhan kebolehan menguasai pembacaan Al-Quran selepas menggunakan modul tahsin ni adalah tinggi iaitu pada skor min 4.26. Dan selepas menggunakan modul tahsin ni, ujian pos diberikan dan analisis didapati kebolehan menghafaz sebahagian Al-Quran iaitu juz Amma. Pada item saya dapat menghafaz surah-surah pendek dengan baik iaitu dengan skor min yang paling tinggi 4.33 berbanding yang sebelumnya.
Dan yang kedua, pada skor item, saya berminat untuk meneruskan dan memelihara hafazan saya, itu dengan skor min 4.31. Jadi kalau kita lihat pada kebolehan menghafaz bahagian Al-Quran ini, skor min secara keseluruhan adalah 4.09, iaitu pada interpretasi tinggi. Jadi perbezaan sebelum dan selepas menggunakan modul tahsin amat meningkat selepas dia menggunakan modul tahsin ini. Ini adalah perbezaan kebolehan menguasai pembacaan Al-Quran. Kita lihat pada saya mengetahui huruf hijaiyah dengan baik. Jadi kita tengok dia punya perbezaan sangat tinggilah. Sebelum 2.10, selepas ialah 4.37. Jika kita lihat, saya dapat membaca Al-Quran dengan lancar dan bertajwid. Sebelum itu adalah 1.97 menjadi 4.20 dan keseluruhan dia adalah pada tahap tinggi. Perbezaan skor min kebolehan menghafaz bahagian juz amma paling tinggi didapati pada saya menghafaz surah-surah pendek dengan baik. Sebelum tu adalah 1.93 menjadi 4.33. Kemudian skor min pada item, saya berminat untuk meneruskan dan memelihara hafazan saya sebelum menggunakan modul ialah skor min 2 dan selepas menggunakan modul skor min menjadi 4.31, menunjukkan peningkatan sedikit kebolehan menghafaz sebahagian juz amma selepas menggunakan modul tahsin yang telah dibangunkan. Berikut adalah analisa maklum balas keberkesanan penggunaan modul tahsin pelaksanaan dan juga pelaksanaan kelas tahsin. Jika kita lihat daripada dapatan ini, semua adalah pada skor yang tinggi berkenaan dengan peruntukan masa, berkenaan dengan pelaksanaan kelas tahsin, berkenaan dengan modul tahsin, semua berada pada tahap yang tinggi. Ini bermakna modul tahsin dan kelas tahsin yang dilaksanakan adalah amat bermanfaat. Terutama dari segi modul tahsin yang dibangunkan amat mudah difahami dan digunakan. Dalam pembacaan saya adalah paling tinggi dengan skornya, skor min adalah 4.41. Pada objektif untuk membudayakan Al-Quran telah tercapai. Kita lihat dia punya skor min adalah 4.46. Jadi itu menunjukkan keberkesanan pelaksanaan kelas tahsin tercapai di Politeknik Tun Syed Nasir Syed Ismail. Ini antara cadangan maklum balas ataupun cadangan daripada pelajar berkenaan dengan kelas tahsin. Antaranya banyakkan lagi program keagamaan di PTSN. Kelas tahsin patut dilakukan setiap semester seperti semester 1 hingga semester 5. Menambahkan lagi masa kelas ini dalam jadual lebih lancar dan mengenal Al-Quran. Antara yang lain, kelas tahsin perlu diadakan pada setiap semester dan juga perlu adakan kelas tahsin ini dalam PTSN dan adakan jadual sebab sebelum ini bacaan saya kurang baik. Tetapi adanya kelas tahsin ini, alhamdulillah bacaan Al-Quran saya bertambah baik. Ini antara cadangan dan maklum balas pelajar. Kesimpulannya, pengajaran dan pembelajaran Al-Quran adalah wajib pada semua umat Islam kerana ia adalah asas bacaan dalam solat dan juga tonggak pada syiar Islam. Oleh yang demikian, pemilihan kaedah pengajaran dan yang memberi impak sangat besar dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Pembangunan bahan inovasi modul tahsin Al-Quran ini membawa impak yang baik pada pelajar dan pensyarah khususnya Politeknik Tun Syed Nasir Syed Ismail dalam pembacaan Al-Quran. Justeru generasi yang mencintai Al-Quran di samping mengamalkan membaca Al-Quran dapat dilahirkan. Sekian saja dari saya. Sekian, terima kasih.